So dia rentetan pada Akombi tu akan membawa sampai ke atas. Okey. So dia orang cakap kalau satu sistem tu dah bermasalah, dia akan membawa sampai ke peringkat mana-mana pun. Contoh masalah yang kita So mungkin saya boleh cakap ialah dari segi macam mana coach dekat Akombi tu membentuk pemain sebagai seorang striker. Okey, itu kalau peringkat Akombi lah. Kalau dekat peringkat atasnya, macam mana satu organisasi yang paling besar dekat Malaysia ni kan membantu player tempatan untuk menyinar sebagai seorang striker. FAM lah paling tinggi tak? Ya, kita sebut sebagai FM lah, yang paling tinggi, badan yang badan bukan kerajaan yang menguruskan bola sepak Malaysia kan. Baik. So bila mungkin kalau ni pandangan saya, ni pandangan peribadi saya, kalau nak kata pasal kita kekurangan striker, sebenarnya kita ada striker. Syafiq Ahmad contoh. Contoh kat peringkat senior Syafiq Ahmad. Even dekat peringkat junior pun, peringkat umur 19, 20, 23 ada player yang boleh bermain striker. Tapi kat mana peluang player tu nak bermain kalau coach tak bagi peluang? Kalau tadi saya sentuh pasal organisasi, tapi di peringkat tim, kalau coaches tempatan ambil jurulatih tempatan tak bagi peluang pemain bermain di dalam padang, dekat mana kita nak tarik striker tempatan? Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami Sembang Kopiah Terbang. Episod 42 yang dikuasakan oleh Hero FA. Ramai yang tanya dengan kita bila nak keluar episod baru, episod baru. Alhamdulillah adalah episod baru ni. Sekarang ni lah episod. Dan terima kasih kepada semua. Style lah Min, pakai jersey ni Yeah, awak tak pakai? Saya Arsenal selama-lamanya. Awak tak boleh dedah kan lah. Apa pun sebenarnya saya memakai jersey Hero. Apakah Hero ini? Bukan Hero. Realizing the desire. Okay, bersama kita adalah Coach Fatih, merupakan head coach untuk tim Hero FA. Soalan saya terus terang, Coach, sebenarnya bagaimana kualiti tahap pemain cilik kita ni, benih-benih kita ni, yang kita kata baru-baru timbul ni kan, yang budak-budak ni bagus tak bagus ni Malaysia punya benih? Okay, first kali terima kasih lah pada Ustaz Mat dengan Ustaz Amin jemput saya sebagai mewakili daripada Hero FA. So untuk cerita pasal bola sepak ni, kalau cerita ni memang kalau ikut sejam tak cukup lah. Tapi nak cakap pasal benih ni, kalau di peringkat sukan ni kita panggil sebagai akar umbi. Biasa akar umbi orang sebut politik. Betul. Tu kalau orang politik kita dengar grassroots. Tapi kita melayukan lah jadi akar umbi. Baik. So dekat peringkat akar umbi ni, di Malaysia terutamanya, banyak bakat yang terbaik daripada peringkat akar umbi ni. Cuma saya mulakan dengan jawab dengan persoalan tu, memang banyak bakat dia. Contoh, Coach? Dengan pengalaman saya, so kalau dengan pengalaman saya, saya pernah tengok umur 8 tu, dia boleh gelecek sampai 2-3 orang. Maknanya umur 8, kita jangkakan umur 8 tu kaki kaku kan, keras kan, tapi dia boleh gelecek sampai 2-3 orang. Ni gelecek cerita pasal dribble. So benda tu jadi macam, bila saya masuk dalam dunia kejuratian, kenapa kita tak jaga bakat ni? Okay, Coach, bila kita nampak anak kita ni umur 8 tahun, 7 tahun gelecek cemerlang, apa langkah pertama sebagai ibu bapa yang patut kita buat? Kalau nampak, anak aku boleh main bola, tak macam aku, contoh. Boleh main, apa patut buat? Okay, kalau saya nak nasihatkan pada ibu bapa ni, benda yang paling penting sekali lah, jangan bagi tekanan kepada anak-anak lah. Tekanan tu maksudnya awak ni jadi Arif Ahmad. Yes. Okay. Dia jangan mengidolakan pemain tak ada masalah tau. Mengidolakan apa yang dia nak, apa yang mak ayah nak, tak ada masalah. Tapi apa yang kita nak bantu anak tu menuju ke arah dia sebagai pemain bola sepak, jangan pergi kita ikut apa yang idola dia buat. Maknanya di peringkat umur 8 lah. Di peringkat umur akar umbi ni, kita nak bagi dia enjoy. Dia ni perkataan paling ibu bapa lupa lah, perkataan enjoy. Enjoy, seronok main bola. Sebab kita pernah juga masa kecil-kecil main bola tu lah. Bila main bola ni, first kali yang kita nak bermain adalah kita rasa seronok nak main. Betul. So bila tak seronok tu, bukan sebab kalah ataupun tak masuk gol, tapi sebab jadi macam ada orang marah. Itu tak seronok lah. Contoh, tiba-tiba balik lewat malam kena marah, dah tak seronok lah. Cuma nak cerita pasal seronok main bola ni, bila dia berada dekat padang tu, dia sentuh je bola, dia buat apa pun dia seronok. Ada macam tu. Dia kalau dulu ni kita tak adalah trend ada akademi, ada FC yang daripada kecil-kecil ada latihan petang-petang kan. Sekarang ni semua tempat ada.
ada training betul-betul pakai jersey, ada sistem lah, ada training yang cukup cantik, pakai cool dan sebagainya. Dia macam mana tiba-tiba benda ni boleh naik dekat negara kita ni? Okay, saya secara apa yang saya nampak dia start mendadak naik ni bila JDT timbul. Itu antara part yang dah start climax lah. Dia dah start macam dia dah meletup lah. Oh, maksudnya JDT tu dia di climax. Dia meletup, dia dah meletup. Dia yang ni kita dah start Sebelum lagi. Sebelum tu. Dia daripada program NADP lah. Kalau tak silap saya, daripada program NADP yang sebelum ni namanya bermacam-macam nama akaumbi dekat peringkat negara ni. Macam-macam nama. Tapi bila di peringkat NADP ni, bila ada nama satu coach ni, dia gerakkan NADP ni, namanya coach Lin Tiong Kim. Lin Tiong Kim ni coach daripada, dia berkelana di Bayern Munich. Okay, di Jerman. Datuk sekarang. Dia Datuk, betul, Datuk Lin Tiong Kim. So coach kita panggil coach Kim. Coach Kim ni bila dia masuk datang Malaysia bawa satu macam proposal kertas kerja lah, berjumpa dengan KJ dan benda itu terlaksana sebagai nama National Football Development Program. NFDP, National Football Development Program. Dan ketika itu sepak negara. baik. Ya, Dan ketika itu KJ. Ya, Betul. Baik. yang menerajui bersamalah menteri sebagai menteri KBS. So bila kat situ berlaku, kemudian rentetan daripada program tu adalah dia wujudkan cawangan Akademi Tunas. Akademi Tunas, kemudian sikit naik ada dia relatekan dengan perjalanan pemain ni ke peringkat sekolah sukan. Kemudian munculnya satu akademi negara, mana fasiliti yang terbaik. AMD. Ya, namanya AMD, Akademi Mokhtar Dahari. Di Gambang So kat situ sebelum dia buat lagi dia dah ada teaser dia. Teaser tu boleh tengok kat YouTube saya rasa. Yang mana KJ tu terlibat dalam lakonan tu lah. Ayat dia, saya bercita-cita untuk wujudkan satu akademi terbaik di negara. So ayat yang tu memang saya takkan lupa dalam video dia. Dan sebelum tu masa tu akademi tu belum buka lagi. Dan bila dah ada teaser tu menyebabkan orang semua mak ayah semua termasuk anak-anak semua dah nampak haluan tu nak pergi ke program tu. Mula nampak blueprint selama ni macam Amin Cagu sebut lah, dia hanya main petang-petang. Tiba-tiba sekarang ada AT, Akademi Tunas, ada AMD, Akademi Mokhtar Dahari, ada NFDP. Okay, bayangkanlah Fatih, nama pemain ni, budak ni nama dia Omar contoh. Omar ni cerdik, pandai main bola kan. Selama ni mungkin main dekat zon Sentul, lepas tu naik pula wakil negeri, itu yang biasa. Tapi macam mana sekarang kalau kita sebagai saya tak tahu budak ni macam mana kita kata the best scenario. Maksudnya keadaan paling baik daripada dia umur 8, dia masuk mana dulu? AT dulu ke macam mana ke dia punya flow? Okay. Kalau untuk cakap pasal flow dia sebenarnya kita kena tahu tahap keupayaan pemain. Okay. Tahap keupayaan pemain ni nak cakap pasal kalau bahasa jurulatih dia kalau kita selalu cakap ada bakat ke tak ada bakat kan. Kita sebut kan bakat atau tak ada bakat kan. Okay. So macam umur 7, 8, 9 kita tak cakap bakat lagi tau. Tak sembang bakat lagi? Belum lagi sembang bakat. Sebab 7, 8, 9 ni umur yang mereka nak orang panggil dia nak explore bola sepak. So bila dia naik umur 10 baru kita akan nampak bakat tu. Sebab tu scouting coach, mana program scouting yang mana coach-coach turun tengok player ni di padang duduk memburu bakat. Memburu bakat ni dia akan start umur 10. Oh, bukan umur 8. So mana nak cakap pasal flow tu memang 7, 8, 9 ni kita tak cakap lagi pasal bakat. Okey, baik. Maksudnya sekarang Omar tadi umur 10 tahun. Ya. Yeah. Sekarang Omar ni datang scouting. Dia scouting datang masa mana? Pemain majlis sukan-sukan daerah ke? Masa zona ke dia datang random? Okey. Dia kalau tadi Ustaz Mat ada sebut pasal sekolah sukan daerah kan. Okey, saya nak ke belakang sikit. Dulu masa zaman kita pernah dengar tak MSSD? Betul. MSSS, MSSM kan. Sebelum ada program yang hangat ni NADP ni, pemain semua dipilih ataupun diburu bakat dia daripada MSSD, MSSS dengan MSM. Macam Safi Salih, Kunami. Ya, betul. Maknanya batch yang kalau macam batch yang lama ni, maknanya batch yang senior ni awal 2000 lah. Best Safi Salih. Syafiq Rahim, Amirul Hadi. Itu semua MSSN. Daripada MSSN, daripada diorang contohnya player-player sekolah high school Kajang, sekolah projek, dulu sekolah projek kan. Sekolah sukan Bukit Jalil. So untuk diorang masuk ke sekolah sukan tu, diorang dipilih daripada umur 12 di peringkat kejohanan. Baik.
Dia maknanya program negara tu tak besar Akombi. Dia hangat-hangat je, biasa-biasa je. Hangat tai ayam lah orang cakap kan. Budak bola ni bukan not bad juga sebab orang bila masuk Bukit Jalil tu, kalau dulu UPSR kena 5A. Betul. Dia tengok projek sekolah sains sukan, sekolah projek. Walaupun orang ada bakat, tapi akademi pun orang tekankan juga untuk masuk sekolah tu, bukan hanya sekadar melihat pada bakat bola sepak orang saja. Betul. So kalau bila saya pergi kepada persoalan tadi, kalau pemain tu berada kat umur 10 tahun ya. So kat situlah baru kita akan tengok tentang tactical pada pemain tu. Dia tactical ni kalau secara ringkas saya boleh cakap, tactical ni kalau orang cakap 4-3-2 tu bukan tactical, tu formation. Menarik tapi tactical ni adalah apa yang dia boleh nampak sebelum dia buat. Kalau saya ada dekat kelab saya ada buat penilaian pemain tau. So penilaian kendiri tu maknanya pemain tu sendiri lah. So kalau cakap pasal tactical, apa yang dia fikir sebelum dia buat, dia kemudian apa yang dia nampak sebelum dia buat, apa yang dia boleh bayangkan betul. Going. So dalam masa beberapa saat tu kena fikir 1 atau 2 saat so itu tactical. Tapi ada banyak lagi elemen tactical lah. So bila sampai ke umur 10, yang tu yang akan ditengok selain daripada technical, bergerak selari, benda daripada scouting. So maknanya bila umur 10 dah nampak, selalunya scouting akan tagging. Naik umur 11 dia tagging lagi. Naik umur 12 baru dia warnakan. Maknanya warnakan tu, kalau daripada program NDP ni, hijau dia confirm masuk Akademi Matahari. Oren dia mana bersedia. Maknanya ada lagi yang scouting nak kena tengok. Kalau kuning oren tu tak ada kuning, dia putih. Kalau putih dia belum nampak lagi. Kalau tak ada warna, maknanya dia kena ready pergi pemilihan sukan-sukan lain lah. Kita tak boleh nafikan yang Cup Malaysia ni player-player hebat bermula daripada sistem pengurusan bola sepak tu sendiri. Contoh macam Faisal Halim daripada sistem kita sebutkan dia AMD juga kan. Dia sekolah sukan. Kemudian masuk program Mencari Ramli apa semua tu. Aiman Akademi JDT. Ramai lagi player-player ni dia ikut sistem mana daripada rendah. Daripada kanak-kanak lagi sampai ke dewasa. Mana bukan dewasa pandai main bola tu masuk. Sebab dia ada disiplin dia. Betul. Jadi kita nak mula corak budak-budak ni tadi sehingga kita boleh bawa ada player yang terbaik untuk negara kita. Sebab hakikatnya kita nak ada player yang terbaik untuk negara. Sebab kita nak pastikan negara kita paling tidak pun bolehlah capai hampir-hampir macam Indonesia baru-baru ni. Betul. Kan? Jadi apa pun nak cerita kat sini macam mana kita nak set up budak-budak ni boleh bawa. Nak melahirkan ramai lagi Arif Haimah Faisal Halim yang bersistem ni. Okay, betul. Nak cakap pasal sistem macam mana kita nak bentuk pemain ni daripada bawah ni bila mereka lepas umur 12. Dia kalau macam sistem saya sebut dulu 7 sampai 12. Tu maknanya sistem yang kita kena jaga dari segi habit atau behavior dia. Makan dia semua? Betul. Sekali. Diet dia semua. So macam 7 hingga 12 ni dia makan, minum, dia kena makan macam biasa, minum macam biasa. Tapi dia kena jaga pemakanan yang tidak sihat. Junk food. Yes, betul. Yang tu dia kena ikut. Mana-mana pemain memang kena ikut. Pemakanan yang tidak sihat adalah pemakanan yang tak baik lah untuk mana-mana atlet sukan. Dia, kalau contohlah anak kita main bola, adakah kita akan panggil dia sebagai atlet sukan? Ya, sebab dia terlibat dengan sukan tu sepenuh masa. Maknanya bila dia habis sekolah, dia ada training, ada game hujung minggu. So saya akan panggil, macam apa yang berlaku dekat kelab saya akan panggil dia sebagai atlet. So saya akan sebut pada pemain, awak sebagai atlet, awak kena jaga first makan minum, jangan tak makan. Masalah ada pemain yang kata tak makan tak apa, saya ada energy. Tapi dia kena ingat bila dia bermain, kita kena cerita kat dia lah tentang sains tu sikit lah secara ringkas. Yang bila kita main kita perlukan tenaga. Dia benar awak nak ambil tenaga daripada pemakanan yang awak makan tu. Betul. So kita untuk peringkat ni kalau macam nak pergi pemahaman ni, nak jaga tu semua daripada makan minum dia. Sebab kebanyakan pemain tak nak makan. Termasuklah bila contohlah ada kejohanan hujung minggu. Okay, mak ayah bawa makanan ni, mana bawa potluck dekat dalam tim masing-masing. Tiba coach suruh makan, tak nak makan. Dan benda yang berlaku selalu kat peringkat coach, bila player tak nak makan, dia biarkan je. Dan bila tenaga tak cukup untuk bermain, dari segi apa-apa saja situasi, yang disalahkan ialah dari segi tak laju, tak kuat. Tapi betul. Benda tu sebenarnya ada kaitan tentang makan dan minum. Betul. So
Susah nampak realiti dia. Baik coach, coach yang menggerakkan Hero FA kita boleh sebut sebagai kelab swasta. Saya tengok kejayaan banyak, pergi sampai mewakili Malaysia ke Thailand, ke Indonesia dia. Ada Indonesia, dan saya tengok menang. Cuma nak kata bahawa macam mana keadaan orang yang masuk swasta ni, adakah dia orang dia nak tirikan ke, ataupun bahkan sebenarnya lagi bagus sebab mungkin fasiliti lebih baik, mungkin lebih ditatang macam minyak yang penuh ke? Macam mana sebenarnya, apa konsep kelab bola sepak swasta kanak-kanak? So kalau dari segi kelab pula kan, dia kalau tadi kita cakap pasal bakat dengan tak ada bakat kan, so maknanya pemain yang mungkin bukan special dia perlukan training yang lebih banyak ataupun yang lebih berfokus. So bila berfokus tu, dia perlu berada dekat satu kelab yang dia tak ada pressure, dan juga kelab yang mak ayah kena keluar duit sendiri nak ajar anak dia. So mak ayah zaman sekarang ni, perkara pertama yang kita dengar selalu, kalau mak ayah masuk sukan sebab apa? Sebab nak hilangkan anak punya gadget. Okay. So mula-mula dia bermula dengan tu, dan lama kelamaan bila dia masuk ke dalam kelab swasta tu, dia nak berfokus kepada anak dia cuba jadi lebih baik. Okay, so itu yang part yang tu. Kemudian part yang tadi persoalan tentang mana yang player ni kalau pergi ke kelab swasta ni, kenapa dia perlu pergi kelab swasta kan? Sebab dia pergi kelab swasta sebab dia tak terpilih berada dekat program elite tu. Contoh program elite NDP lah, contoh tak terpilih. So macam nak meneruskan minat anak tu. Sebab permulaan bakat ni mesti boleh minat. And so minat anak tu dia kena pergilah ke kelab swasta untuk dia keluarkan duit. Dan nak kata dia keluarkan duit ni adalah untuk beritahu pada anak-anak yang macam belajar agak. So bila masuk dalam kelab ni, mak ayah dah keluar duit, dia kena training betul-betul. Bukan sekadar main-main saja. Saya setuju Amin, sebab analogi mudah, kalau dulu kita ada UPSR Amin. Banyak anak-anak yang diorang bila cemerlang UPSR, diorang bolehlah masuk MRSM. Dulu konsep dulu masuk MRSM, masuklah sekolah-sekolah elit. Ya, betul. Tapi ada anak-anak yang dia rezeki dia tak baik, dia cemerlang, dia cerdik. Betul. Tapi masuk UPSR terkojol, dia kata. Dapat 3A, tapi tak cerdik. Kadang-kadang dia buat mistake and so on. Maka terpaksa mak ayah invest mereka masuk ke kolej-kolej swasta. Hanya sebab tahu aku ada potensi, tapi dia tercicir ataupun dia ada masa tu masalah cinta lah, masalah apa. Dan saya percaya ada anak yang cerdik, tapi masa tengah scouting dia tak terpilih sebab mungkin masalah mata coach yang pandang pada waktu tu. Jadi kalau kita yakin dengan bakat anak-anak, kita kena invest anak-anak. Dan paling penting adalah, saya bukan nak promote Hero FA tadi, tapi semua kelab-kelab bola sepak swasta ni, kita kena bagi anak kita dia ada ketagihan yang lebih menyihatkan banding ketagihan gadget. Saya rasa bagus. Coach, teruskan. Betul ke kalau baru-baru ni banyak jugalah orang komplain pasal dunia sukan dekat sekolah ni, kebanyakannya pakai kabel lah. Kabel tie. Kalau baru ni ada video lama lah, mak dia ni belikan baju rugby untuk anak dia. Jadi anak dia pun dah beli apa semua, kata dah terpilih. So tiba-tiba tak dapat. Jadi pergi tengok anak coach lah, anak cikgu lah, ni dekat sekolah lah. Jadi kalau kita nak cerita yang lebih besar lagi, kita nak move on ke depan pasal masa depan sukan negara kita, khususnya bola. Di sistem kabel ni masih ada lagi ke dalam bola? Kita tak tahu, tak nafikan kabel ni mana-mana ada kan. Tapi kabel dalam sukan kita, ini yang melemahkan sukan kita, lebih-lebih bola sepak. Memang wujud lagi daripada peringkat sekolah. Okay, baik. Kabel memang daripada dulu, zaman-zaman kita main bola pun ada kabel lah kan. Sebut kabel atau kroni kan. So saya terlibat dengan coaching staff daerah Kelang tau. Saya antara coaching staff daerah Kelang yang mana program tu masih lagi program bola sekolah. Okay, memang bila kita berada coaching staff tu, pressure paling kita tak boleh terima adalah orang cakap kita pilih sebagai kabel. Memang betul dari berlaku. Padahal coaching staff saya tu, saya antara coaching staff tu, kita buat pemilihan tu berdasarkan pemilihan yang betul lah. Maknanya nama tu keluar dalam list PPD, dan nama tu kita pilih daripada kejohanan. Yang kabel ni kan, benda yang saya boleh cakap lah yang kabel ni mungkin lah orang persepsi orang ni, bila contoh nama tak dalam list, tiba-tiba dia datang ke pemilihan. Okey. Yang tu mungkin saya rasa itu yang dikatakan kabel. Tak ada dalam list nama, mungkin dalam pemilihan MSSS. Peringkat daerah masing-masing, daerah Kelang atau sebagainya. Nama tu dalam list PPD ada 80 orang.
Tapi dia tak ada pun nama dalam 80 orang tu. So dia datang ke pemilihan. So benda tu mungkin yang menyebabkan parent kata kabel. So itu salah satu. Yang kedua ya, wujud tak kabel dia. Okay, wujud kabel ni saya nampak, kalau saya sendiri kalau sebagai pemerhati dekat luar ni, ada je wujud kabel tu. Tapi bagi saya kabel ni kalau kata nak kata kabel ni sah dari segi sah ya. Kalau budak tu boleh main. So apa maksud kabel tu? So tak ada masalah kabel. Tu maknanya kalau keperluan tim memerlukan pemain tu, so kalau anak tak terpilih, betul memang boleh main. Ya, dan anak online tak terpilih, so parent akan cakap yang ni kabel. Sebab apa? Sebab parent nampak parent yang tu, parent kepada anak tersebut pernah bercakap dengan coach ni, pernah borak. Itu yang kabel sentimen lah kita mungkin saya kata tu kabel lah. Kalau peringkat saya kabel yang, kalau nak kata kabel mungkin ni sah sebab coach tu memang memerlukan player dalam tim. Tapi kalau kabel yang tak perlukan dalam tim, bila kita tengok player tu memang tak membantu tim. Yang ni mungkin kita boleh kata ni kabel. So wujud kabel atau tak? Ya, wujud. Benda tu dalam tim ada. Macam Malaysia ni kita dah buat macam-macam. Kita dah ada liga sosial. Bergaduh-gaduh pun ada, bergerambit-gerambit pun ada. Sungguh betul-betul orang kata kat tempat kita ni serius lah bila buat bola ni kan. Aman. Daripada kanak-kanak kita ada Akademi Tunas. Tapi saya suka cerita tentang yang lebih utama lah di peringkat nasional. Kita masih lagi belum dapat player-player yang betul-betul nak wakil negara ni. Dia masih lagi belum sampai tahap yang sebulih. Contohnya kita masih lagi belum boleh melahirkan striker macam Safi Sali. Kan kita masih lagi belum boleh menghasilkan Motadari. Dia zaman tu ada, lepas tu hilang. Dia pension hilang. Nak ada balik tak ada. Lepas tu kita kadang tukar-tukar. Kejap wings di atas, kejap midfield lah. Jadi sampai bila kalau orang duduk dalam industri ni, dia mungkin dah nampak sampai bila sistem bola sepak kita dicatur macam ni. Okey, kalau saya tak sentuh tentang kita ni ada masalah posisi striker dekat dalam tim kebangsaan kan. So benda tu ada berkait juga dekat peringkat akademi. So dia rentetan pada akademi tu akan membawa sampai ke atas. Okay. So dia orang cakap kalau satu sistem tu dah bermasalah, dia akan membawa sampai ke peringkat mana-mana pun. Contoh masalah yang kita mungkin saya boleh cakap ialah dari segi macam mana coach dekat akademi tu membentuk pemain sebagai seorang striker. Okay, itu kalau peringkat akademi lah. Kalau dekat peringkat atasnya, macam mana satu organisasi yang paling besar dekat Malaysia ni kan membantu player tempatan untuk menyinar sebagai seorang striker. FAM lah paling tinggi tak? Ya, kita sebut sebagai FAM lah, yang paling tinggi, badan bukan kerajaan yang menguruskan bola sepak Malaysia kan. Baik. So bila mungkin kalau ni pandangan saya, ni pandangan peribadi saya, kalau nak kata pasal kita kekurangan striker, sebenarnya kita ada striker. Syafiq Ahmad contoh. Contoh kat peringkat senior Syafiq Ahmad. Even dekat peringkat junior pun, peringkat umur 19, 20, 23 ada. Ada player yang boleh bermain striker. Tapi kat mana peluang player tu nak bermain kalau coach tak bagi peluang? Tadi saya sentuh pasal organisasi. Tapi di peringkat tim, kalau coaches tempatan, jurulatih tempatan, tak bagi peluang pemain bermain di dalam padang, dekat mana kita nak tahi striker tempatan? Apa sebab coach tempatan tak bagi dia peluang? Satu benda saya cakap tentang soal percaya atau tak. Percaya pada potensi pemain. Ya, betul. Dia soal kalau Ustaz Mat kata percaya pada potensi mata coach berbeza-beza tau. Setiap coach ni matanya berbeza-beza. Pastilah. Tapi satu benda yang kena cakap ialah dia cari potensi lain tau. Kita nampak potensi. So yang coach A cakap potensi player ni lain, coach B cakap potensi player ni lain dan sebagainya lah. Tapi percaya atau tidak, kepercayaan tu diletakkan tak dalam pada pemain tersebut. Contoh, kita ada satu perlawanan 90 minit. Okey. Player umur dalam tim senior tu ada player umur 23 tahun. Sebagai seorang striker, dia main striker. Minit ke-10, kalau coach tu tak berani lagi letak player tu, so dekat mana dia nak menyinar? Contoh, ambil contoh lah 5 minit terakhir, dekat mana dia nak menyinar? Kalau setakat 10 minit atau 5 minit terakhir, dia tak diberi peluang untuk bermain dalam tim. Kalau bermain di senior team lah, kalau dia bermain dekat umur yang sama, mungkin dia akan main. So itu yang mungkin saya rasa disebabkan kita tak nampak kat mana kita punya posisi striker, pemain seorang striker ni. Sebab tu bagi saya pula kan, bagi pandangan saya hari ni dekat negara kita ni dah cukup sempurna.
dari sudut sistem kanak-kanak akar umbi sampai ke peringkat Liga Sosial, kita semangat. Kalau cerita pasal main bola dekat padang turf ke mana ni memang gempak malam-malam. Untunglah bisnes buat padang bola ni. Betul. Tapi satulah saya rasa sistem kelab-kelab yang ada yang bermain dekat Liga Super kan, dengan tak bayar gaji, dengan sistem berulang kali tak bayar gaji player tak dapat, player hilang lah apa itu semua kan. Jadi saya rasa kalau kita ada hanya mengharapkan satu kelab daripada daripada JDT saja, macam mana kita nak maju kan? Takkan kita nak lambakkan semua player JDT dalam player national? Apa komen coach? Kalau contoh pasal gaji tadi, apa yang saya nampak, soal gaji ni jadi permasalahan besar dekat mana-mana tim senior ni dekat Malaysia tentang harga ceiling lah. Harga ceiling yang terlampau tinggi. Kita tak ada letak tak ada. Meletak lah apa. Sebab tu baru-baru ni yang CEO MFL yang baru yang daripada Spanyol. Ya, betul. Dia ada sebut tentang harga ceiling. Dia sebut, mungkin bahasa dia lebih kurang boleh saya cakap, yang kita boleh ambil daripada luar punya konsep ataupun sistem, tapi kita ada ambil bulan-bulan. So dia dah sebut benda tu mungkin akan ada sikit perubahan, ataupun dia letakkan dalam mana dia akan letak digazetkan sebagai benda ni adalah penting, rule yang perlu tim-tim dalam Malaysia ikut. Saya harap benda tu berlaku lah. Untung kelab bola sepak ni kat mana? Kalau macam kita tengok kelab besar je, nanti merchandise dia orang nampak. Kelab-kelab lain ni, contoh PRM, Felcra FC, apa Selangor ke Terengganu ke TFC Kedah Kedah pun isu ni. Kan? Betul. Tapi nak kata biar sponsor tarik diri tu isu lah. Tapi nak kata dia untung bola ni kat mana sebenarnya? Benda macam Ustaz Min kata lah, dekat merchandise penjualan tiket, JC pun. sebab tu yang ni saya setuju kepada di peringkat kelab lah. Bila kita sekarang ni kan, Malaysia kan sekarang kita nak menggalakkan membeli produk tempatan yang ori kan. Yang ni saya setuju. Sebab lambakan baju-baju yang bukan original ataupun orang panggil fake lah kan. Dia buat dekat tempat lain, proses. So benda tu tak membantu kelab dari segi income lah, pendapatan. Tapi benda lain yang boleh datang income ialah daripada kehadiran penonton. Tapi kalau contohlah benda performance ataupun pendekatan tim tu untuk bermain, dia lah sekali dekat peringkat sini ni result lah. Tak ada result, tak ada keputusan yang baik. So kat mana penokong nak turun game untuk tengok tim? So dia benda ni banyak faktor lain yang nak cakap pasal pendapatan yang agak mengganggu kelab tu punya sustain. Ni bukan kerja kecil. Betul. Puluh-puluh ribu. Tapi nak cakap pendapatan hanya daripada sponsor saja. Sponsor bukan biasa-biasa dulu. Vida, Datuk Vida. Sponsor. Ya. Apa ni, kita ada pakar saham. Sponsor. Semua ni juta-jutawan. Tapi tetap tak dapat nak selesaikan masalah bola ni. Sebab kelab tu sendiri tak boleh dapat duit, betul coach? Okay. Dan saya tambah sikit, dekat Malaysia ni bola sepak tu belum lagi boleh dikomersialkan dengan baik. Pandangan aku dengan perbandingan dengan Indonesia, ni Indonesia masuk peringkat kelayakan kan. Lepas cuma baru ni kalah. Yang saya nampak kat Indonesia, sebab saya pernah bawa tim saya pergi main Indonesia. Dekat Indonesia ni bola sepak dia dekat pasal dia ada masalah juga macam kita. Cuma masalah tu berjaya dikawal dengan baik di peringkat mungkin kat sana Persatuan Bola Sepak Indonesia. Dia berjaya kawal dengan baik. Sebab akar umi dia pun berjalan rancak macam kita. Okey. Dan ada juga macam kita ni. Betul, rancak. Saya bawa tim saya pergi ke Bali, kan, Bali United. So dia rancak juga macam Malaysia. United, yes. Kemudian dekat peringkat peringkat junior team 19 tahun, 20 tahun, 23 tahun, peringkat senior team dia pun ada masalah, tapi rancak juga macam negara kita. Cuma mungkin dekat peringkat kita ni last sekali boleh saya katakan ada banyak agenda individu tertentu kot. Yang tu mungkin saya kata agenda individu saya tak tahu kan, tapi agenda tu saya tak kisah. Dia macam ni tau, dekat peringkat negara mana ada agenda pun, tapi kalau dia boleh membantu negara tu untuk berada so mana-mana setiap kita daripada kita semua ada kepentingan, betul. Tapi kepentingan tu perlu bantu untuk
menambah lagi benda tu jadi besar. Win-win situation. Yes, betul. Keadaan yang menang-menang. Saya nak mencelah banyak kali tadi. Pertamanya saya rasa kalau kita tengok awal 2012, 2010, rancak bola sepak Malaysia ni sebab result masa tu tak menentu. Kejap contoh Kelantan menjuarai, kejap Johor menjuarai, kejap Selangor. So bila result tak menentu ni, dia seronok tau. Kita jadi sebagai penonton pun, penyokong pun, kelab aku ni menang. Tapi sejak berapa tahun ni, dan which is JDT je, dan sorry JDT penyokong bukan kita kritik tak, jadi dia jadi monoton. Bukan kritik, nak kata saya mula memahami perasaan penyokong. Dia bila tak tercabar, terlalu gah, terlalu hebat. Tapi adakah perlu JDT rendahkan kualiti dia? Tak. Kita lah kena naikkan kualiti kelab-kelab lain. Itu yang hasrat TMJ tu. Dia buat JDT macam tu. Dia nak pastikan kelab-kelab lain terikut. Tercabar lah. Ni tak. Ada pula mentaliti, maaf lah kalau saya salah. Siap cakap tak apalah. Kita kalah tipis pun tak apa. Bukan nak menang. Bukan nak seri. Kalah tipis. Dan JDT pun tak apa. 1-0. Kira okey dah. Jangan 2-0 pun okey lagi. Jangan lebih daripada 2. Jadi mentaliti tu sampai bila macam tu? Semua kelab macam tu. Betul ke Goy? So kalau cakap pasal JDT sebagai penanda aras kita, ya betul. Saya setuju sangat-sangat. Even saya sebagai jurulatih pun, bila sebut JDT ni, terus kita cakap pada player, yes, kita nak kualiti macam JDT. Sebab apa? Sebab dia bukan soal pasal player import saja. Bukan soal pasal soal sosok tubuh TMJ. Discipline, facility. Tapi disebabkan penerapan dalam pasukan untuk capai apa yang dia nak capai. Dari segi permainan tu perlu baik. Nak capai satu objektif besar, permainan perlu baik. So kalau sentuh pasal kenapa tim-tim lain lawan JDT, ataupun lah kita kalah STP pun tak apa kan, ataupun kita kalah tak besar pun tak apa. Sebab apa? Itu adalah mentaliti daripada coach. Bagi saya, last sekali, apa sahaja yang berlaku dalam tim, coach kena ambil tanggungjawab. Dan coach mentaliti coach dan cara pandang coach tu penting. Ramai orang tak nampak kelebihan coach ni, tapi saya teringat masa Arsene Wenger dan juga Alex Ferguson. Saya Arsenal kan. Ori. Nak kata apa? Ada satu temu bual bila tanya kepada Wenger, kata apa satu keputusan yang awak sangat-sangat rasa rugi. Dia kata ketika dia tak dapat sign CR. Antara saya CR. Alex dah lagi lebih awal. Maksudnya sekarang saya nak faham satu je. Coach ni pandang apa sampai boleh nampak orang ni bakal jadi star. Orang ni jadi ada pandang apa ni? Yalah kami bukan dalam bidang tu kan. Apa antara kita boleh kata top 3 kau orang pandang apa? Okey, ni sudut pandang coach. Sudut pandang coach pada player yang ada speciality ataupun kita bagai-bagai potensi player tu memang dah ada potensi tau. Kita tengok contoh dia bermain dalam masa 10 minit 40 minit. Okey, saya nak beli, contoh saya bagus, saya nak beli ni, saya nak beli player ni. Dia last sekali balik kepada coach, dia macam memang player tu ada potensi, macam Arsene Wenger cakap tu, mungkin dia kata kesilapan. Dan kesilapan yang disebut tu ialah player macam tu ada banyak dekat luar, tapi kesilapan yang disebut tu ialah mungkin disebut pasal kenapa aku tak ambil dan aku yang bentuk player tu. Bentuk lah. So di peringkat coach, sudut pandangnya nampak player tu potensi, kita yang bentuk player tu. So mana coach yang hebat adalah coach yang berjaya bentuk player berpotensi akan lebih banyak potensi. Yang tu yang saya nampak. Okay coach, last korang cakap ni Mamat ni sembang tegak-tegak contoh komen kutuk Coach Fatih mungkin kan. Siapa sebenarnya yang Coach Fatih berjaya bentuk? Kalau kita kata boleh melalui Hero FA ni yang dah berjaya dekat peringkat dia rasa senior ke ataupun remaja, siapa coach? So kalau saya nak kata pasal daripada kelab saya dah ada, alhamdulillah lah. 10 tahun berjalannya kelab ni, kita ada seorang pemain bermain namanya Amir Farhan. Bermain di Selangor FC bawah 23 tahun. Okay, nak cerita dari bawah dia daripada umur 10 tahun di kelab saya Hero FA. Kemudian dia masuk ke AT umur 11, Akademi Tunas Pertandingan Perdana. Kemudian umur 11, umur 12 dia masuk di Akademi Muqtada Hari. Daripada umur 13 sampai ke umur 17, kemudian dia keluar, dia dapat kontrak profesional dengan Selangor FC. Dan dia masuk ke Selangor FC, terus berada dengan tim bawah 23. Dia mula dengan bawah 19 dulu. Kemudian tahun depannya, musim depan dia dipanggil untuk berada dalam tim bawah 23 tahun. Dan tahun 2024 rezeki dia bertambah lagi. Dia dapat panggilan national team bawah 19 tahun untuk kejuaraan pertama AFF bawah 19. Kemudian kejuaraan kedua friendly match kat China, dan yang baru-baru ni bawah 19 tahun dekat Tajikistan.
bermain Asia, Asia qualifier. Kelahiran Asia bawah 19 tahun. Position dia apa je? Coach. Kalau bahasa bola dia nombor 2, right back. Nombor 2. Dan kalau nak cakap pasal mentality coach, ini yang saya nak katakan, yang apa yang kita nak tolak player ni ke lebih jauh ialah daripada kita, macam mana kita nak bentuk dia supaya dia bila berada ke atas dia boleh adapt dengan mana-mana tim. Dia macam contoh orang cakap long ball ni buruk lah permainan long ball ni kan. Mungkin kita dengar selalu orang datang coach Defend betul. Right back Amir Farhan. Ni dah JDT dah overview dah dengan dia. JDT overview. Ada? Ni saya tak tahu, ni terbaru kot. Amir Farhan bin Muhammad Fauzi. So saya dapat pesan banyak ni. Dia dalam website overview lah JDT dia tulis kat sini. Ada, saya tak tahu yang ni cerita. Pemerhatian lah. Ada lah dekat Selangor FC 2. Betul. Cuma apa soal ni? Ada ke? Soal ni saya akan jumpa dia nanti lah. Kita bagi tahu coach lah. Dia sebab nak berjaya ni bukan sebenarnya bapak pun lupa. Awak dah selesai lah. Sebenarnya Amir Farhan ni dia tahu coach dia benci JDT. Saya menyokong benda baik. Kalau yang salah kita tegur. Okay coach. Mungkin ini untuk video TikTok kita, terus terang cakap lah. Sebenarnya berapa tahapan coach? Maksudnya lesen paling rendah berapa, naik berapa nak tu, sebab bila video TikTok tu kan kita boleh potong kan. Berapa lesen coach contoh kita letak lesen coach ni mula dengan berapa? Ni nak tahu harga ke ataupun bukan. level lah. Okay baik. So dia FM dia memperbarui beberapa konsep sistem untuk mengambil lesen ni. So saya nampak ni lagi baik sikit lah kan. So di peringkat community, macam coach-coach yang berminat jadi coach, dia perlu wajib ambil lesen grassroots atau kita panggil dia lesen akar umbi. Yang ni confirm lulus. Ada ujian tapi confirm lulus. Salah ke betul ke itu nombor 2. Betul. Confirm lulus. Siapa boleh jadi coach? Siapa yang nak jadi coach wajib ada lesen grassroots ni. Even kat peringkat kelab community pun sekarang semua akan tanya lesen grassroots ada tak? Pengalaman nombor 2 lah. Kira saya dengan Amin ni daftar boleh terus apa? Tapi kena pergi kursus lah. Ya, kursus lah. 2 hari. Sabtu Ahad. Mana nanti kalau follow boleh kita beritahu kita adjust. sebab kan sekarang kan ramai orang nak ada title, PU tak boleh pakai dah, Datuk tak boleh, coach lah. Sipu. Kalau cruise lah. Cockroach tu lipas. Grassroots. Coach grassroots. Ada root. Ada root. Tapi kalau coach grassroots dia boleh jadi cockroach. Cuma kena tahan panas lah. Kalau berhitam, nombor belum. Okay. Memang 2 hari tu kat luar lah. Ada kat kelas, ada kat luar lah. Kemudian yang lepas grassroots, dia dah masuk tahap mencabar sikit. Yang mana coach nak berada level lebih tinggi sikit dan nak berada kat tim lebih baik sikit, dia ambil lesen D. Baik. D ni bukan macam lesen kereta, lesen D. Maknanya D ni awak buat lawak So lesen D lesen kedua tertinggi lah. Dia daripada bawah lah. Daripada bawah. Kedua terbawah. Kemudian yang ketiga terbawah. Kalau macam tu lesen D ni dia maksudnya dia boleh apa power dia? Maksudnya dia boleh handle untuk satu kelab ke apa beza dia? Dia power tu pada lesen ni ialah apa modul yang dia belajar. So lesen D ni modul dia belajar masih lagi technical ability. Nak ajar budak cara tendang, cara passing semualah. So masih lagi grassroots lah. Masih lagi grassroots. Cuma lesen D ya. Lesen D. So kemudian naik ke atas lesen C. Lesen C ni kalau nak kata umur berapa boleh bawa, boleh saya kata dia dah boleh start ajar umur 13. Mana 12 naik ke 13 boleh. Boleh ajar. Boleh ajar. Dia maknanya dia dah ada view pandang yang lebih besar lah untuk ni. Tapi tak adalah saya kata kalau tak ada lesen dia tak boleh ajar. Cuma mungkin modul tu dia tak nampak macam mana dia nak ajar daripada lesen C tu kan. Tapi dia bila di kelas C dia boleh nampak view tu. Kemudian naik ke lesen B yang seterusnya. Lesen B ni view dia lagi besar dan lebih kritikal lah bagi saya sebab dia dah melibatkan taktikal dalam tim. Training tu nak bentuk taktikal tu macam mana. Yang tu dah boleh ajar umur 13 sampai ke 17. Lesen B. Paling tinggi sekali? Paling tinggi. Yang ni dapat B A, lesen A. A ni sebenarnya dia dah berada dekat level atas. Maknanya dia dah boleh berada dalam tim M3. Kalau contoh
UiTM selalu dia kalau pengambilan coach untuk head coach untuk UiTM, Lesson A dia perlukan Lesson A saja. Tapi kalau untuk berada kat Liga Super, Liga Super perlu ada diploma ataupun Pro A. Sorry, bukan diploma, Pro A. Pro A. Yang Safi Salih ambil tu apa? Pro A tu lah. Saya tak pasti yang terbaru dia ambil apa. Saya rasa kalau B atau A lah kot. Pro A ni tak banyak kat Malaysia ada. Coach kat Malaysia tak banyak ada. Macam Dola Saleh. Tapi kat Liga Super semua kena ada Pro A. Lepas tu tak banyak. Maksud saya tak banyak tu bukanlah kata satu atau dua orang. Yang makan Liga Super tu je ada Pro A. Macam Bojan Hoda semua tu ada. Saya ada. Sebab tu dia boleh pergi Indonesia. Raja. Siapa? Raja Goban. Itu ada lah. Dia last kali Pro A lah. Pro A? Atas kali Pro A. Tak ada lagi atas. Kim Sui macam Lee Tiong Kim kan. Lee Tiong Kim dia ada UEFA. Sebab tu dia boleh berkelana kat Bayern Munich. Itu lain pula. Kalau berada kat negara orang, sistem lain. Kita akan ambil lesen UEFA orang panggil. UEFA ni saya tak tahu sangat lah. Cuma UEFA ni wajib untuk ada sebab negara-negara Eropah ni dia dah berkelas tinggi lah orang kata. Well established lah. So dia perlu ada satu eksklusifnya sistem. Tauliah ni betul lah. Tauliah lah. Tapi tauliah tu boleh pakai untuk semua negeri lah kat Malaysia kan. Itu kata agama. Tak, tauliah yang tu kena tunggu daftar, kena tunggu kelulusan. Yang ni kena masuk kelas, tak lulus, kalau gagal tak lepas. Bayar, kena bayar. Kena bayar mahal lah. Saya lupa tanya. Coach sekarang lesen? Saya C. Tapi saya dah ambil B. Cuma saya nak kena ulang satu. Satu apa? Satu paper? Dia B ni bila FAME, FAME, kataan FAME tu maksudnya dia gagal satu praktikal. So saya kena ulang praktikal tu saja. Dah boleh dapat B. Saya masa ambil B dulu dengan Ismail Faruqi. Kenal tak Ismail Faruqi? Ismail Faruqi? Dia main Terengganu dulu. Ya. Nama kenal? Ismail Faruqi kecil-kecil dia. Dia pun player juga. Ada ni coach juga. Dia lepas jadi player dia nak teruskan career dia sebagai pemain bola sepak dia. Player profesional dia ada macam syafaat dia boleh terus sampai ke B. Cepat dengan potong. Ada. Ex-player saya tak pasti sekarang masih lagi diteruskan atau tak. Tapi kalau dulu ex-player terus ke C. Dia terus ambil C. Zaman dulu masa FM tak menstrukturkan balik lah lesen jurulatih ni. Sekarang FM menstrukturkan balik sebab mungkin dia nak tegas dari segi keupayaan coach untuk berada kat lesen jurulatih. Fit lah. Ya betul. Okay coach, bagi pandangan coach agak-agaknya bila kita boleh masuk Piala Dunia ni? Kami ada kawan. Kawan kahwin. Dia kata akan kahwin selagi Malaysia tak masuk World Cup. Sampai sekarang tak kahwin. Tapi sebenarnya kawan kita tu coach dia gay lah. Persoalan ni saya kaitkan takdir jodoh dia yang itu cerita dia. Itu cerita dia. Nak pastikan masuk World Cup tu baru kahwin. Malaysia masuk Cup. Arihman dah jadi pengesan. Aku pun rasa je kat tu. Macam mana agak-agak pada pandangan coach kita ni bila nak lepas kelayakan je lah. Dia nak juara ASEAN pun belum lagi. Sekarang tengok jauh sangat lah. Apa ni terus. Soalan ni kalau borak ni kan, dia tak akan jumpa jalan penyelesaian ni. Tak jumpa lah. Dia last kali kata, boleh saya kata kita kena berhebat di peringkat Asia tu. Asia lah, bukan ASEAN. Asia. So maknanya belandaras kita Jepun dengan Korea. Itu dulu. Ya sebab dia macam ASEAN sekarang dulu Vietnam hero, Thailand hero, sekarang Indon pula. Tengok player game main. Tapi Indonesia naturalisasi terus. Tak lapar. Orang ada jugalah. Ketul 2 je dalam kesebelasan utama dia. Ya betul. Naturalisasi tu Belanda. Tapi nak kata dorang, tapi naturalisasi orang pun legit jugalah kan? Legit. Kira memang betul lah, bukan kabel ke apa, memang betul. Cuma last kali kalau saya dia macam mungkin kalau borak-borak fan kata bagus lah naturalisasi kan. Dia memang dalam Malaysia daripada belah moyang dia, nenek dia termoyang tak boleh, nenek dia. Tapi last sekali dekat peringkat coach yang saya ni terlibat bergelumang daripada umur 7 sampai umur 12. Last sekali dia peringkat saya mesti ambil naturalisasi. Untuk apa? Untuk apa tu bukan nak kata tak boleh.
Untuk apa persoalan Habislah kerja sia-sia 10 tahun ni. Kan kata sia-sia ni. Ni, Hero FA ni. Emosi. tak, so untuk apa ambil, maknanya persoalannya kalau keperluan player tu baik, boleh masuk. Faham. Tapi tak ada. Untuk apa? Adakah kita lebih memberikan kepercayaan kepada pemain luar berbanding daripada pemain kita sendiri, pemain tempatan kita? Ingat tak tahun 2000, saya rasa tahun 2010 masa best Safi Salih, Amirul Hadi Yahya, Amir Zainal, Syafiq Rahim yang kita menang Adi Jakpo. bukan kan? Adi Jakpo sebelum lagi Dia tu sebelum lagi. lagi. So masa tu kita menang AFF. Kita dah lama tak menang AFF. Kita dah sampai peak kita. Ya, itu Raja masa Gopal Raja tu Gopal bawa. Raja Gopal. Kita menang dekat Indonesia second league. Kemudian masa zaman tu liga kita no import. Zaman tu saya banyak baca artikel ni. Betul, baru Orang bangkitkan balik isu zaman Safi Salih tak ada no import. Dan bagi saya zaman tu baik. Yang mana kita kelayakan World Cup, kita sampai round keempat atau round ketiga, saya tak ingat. So kenapa tak diteruskan benda tu pada tahun-tahun seterusnya? Ya. Ya. Apek jadi keeper waktu tu. Ya, betul. Apa harga Sabah So, United. bagi saya satu benda yang baik, kenapa kita tak teruskan? Okay, memang betul zaman yang berlaku sekarang ni, bila kota import tu besar disebabkan tim macam JDT dan Selangor memerlukan kota import untuk berada dekat peringkat AFC. Tapi kenapa di peringkat liga kita kota import tu terlampau besar? So itu persoalannya lah kan. Yalah. Tapi sebenarnya tak salah pun ada import. Dia kata kota terlampau besar. Mungkin dikurangkan, ada peluang untuk player muda ataupun player tempatan untuk menyenang. Tapi bagi saya satu lah, kepercayaan macam kau sebut tadi. Kita pernah ada dulu, tapi mungkin selepas kita ni cepat mudah mengalah, dah kalah, kita cuma ambil luar. Dan bila ambil luar ni kita kata kita bagi peluang sebab orang dah sampai level international, Eropah semua. Mungkin Tapi sama kan dia. Budak kita ni power. Betul. Yes. Kalau kita kata pasal kita nak borak-borak kosong kan. Safi Salih masa dia menyinau 2010 tu umur dia 27 tau. Dekat mana dia masa umur 23, 24, 25. So mungkin kalau borak-borak kita ni mungkin kata mungkin masa tu import yang menyinau. Tapi bila dikatakan dimansuhkan import tu, baru play tempatan boleh menyinau. Berapa tahun tempoh pemansuhan import masa tu coach? Saya kata satu musim je. Satu musim sempat. Satu musim setengah ke satu musim saya tak pasti. Maknanya pernah berlaku pemansuhan import dan akhirnya player kita dapat menyinau. Peluang. Macam tadi Ustaz Amin kata kepercayaan tu berlaku pada coach, terpaksa guna. Dia mungkin kepercayaan budak kita pun tunjuk punya ada. Dia mungkin kepercayaan plus terpaksa guna. Terpaksa betul. Terpaksa guna menyebabkan manusia tu keluarkan potensi dia. Ya. Saya teringat coach masa World Cup Korea Selatan masa 2002. Masa tu World Cup mengejek kelab Korea sebab kecil-kecil, renek-renek. Dan difahamkan masa tu dasar susu negara di launching ataupun lebih awal masa tu, saya lupa lah timing dia, tapi lebih kurang bahawa masa tu player-player ataupun atlet Korea pendek-pendek dan kecil-kecil, menyebabkan negara Korea mengeluarkan dasar susu negara. Dan pada waktu tu Amin dan juga coach, player-player ataupun atlet Korea semuanya lebih rendah daripada purata ketinggian rakyat Malaysia. Tapi sekarang purata ketinggian rakyat Korea lebih tinggi daripada rakyat Malaysia dengan purata kurang lebih 180 cm. Maknanya tinggi. minum susu boleh tinggi lah. Ya, tapi kena pada awal lah daripada kecil. Kira kecil kena ambil sekolah minum susu. Ya, sebab tu saya Tapi rasa nanti tahu kata susu ni khurafat lah. Tak betul. Sebab ikut budak-budak je minum susu. Dah besar tak minum susu tak macam lembu. Lembu kecil minum susu, dah besar tak minum lembu. Dah besar dah. Jadi maksudnya saya kata ni, balik pada awal tadi coach saya sebut pasal pemakanan. Saya rasa pemakanan kena bagi dengan baik. Itu je yang nak bincang, pemakanan Supaya apa? daripada kecil. Dan akhirnya dia menyelesaikan masalah apa? Masalah pemain import. Sebab kita masalah kita suka pandang pemain import ni sebab dia orang ada badan yang tinggi, kekar, berbanding pemain-pemain kita yang lebih kurus dan kecil. Mungkin saya boleh tambah sikit, genetik pun main peranan. Ya, genetik ialah. Dia macam saya kat peringkat coach kan. Suplemen, mungkin susu kita panggil sebagai suplemen kan. Suplemen tu ada sekali faktor pertumbuhan pemain. Tapi genetik pun main peranan. Contohlah kalau mak kecil, ayah pun kecil. So macam mana dia nak tinggi? Atau mungkin di segi saintifik tu boleh, tapi
cara dia lain lah. Kita kena baikilah genetik tu. Tu yang jadi masalah zaman kita jadi penjajah, kita dijajah. Melayu kahwin dengan Belanda, contoh ada zaman Melaka kena jajah, kita kahwinkan baba nyonya apa semua. Yang tu zaman dah lapuk dah. Dah tak boleh guna dah zaman tu. Ketinggian boleh dibantu. Percaya saya cakap. Tapi saya akan cari balik. Saya akan buat video satu semata-mata cerita pasal dasar susun negara. Percaya sebab saya pergi ke Jepun, Korea, dasar-dasar mereka, polisi-polisi mereka membantu rakyat orang. Pergi ke Korea sekarang kita renik. Betul. Saya tak kata saya kata betul juga. Pemakanan jangan coach. Saya pemakanan tumor coach. Pemakanan betul main peranan. Sebab tu benda ni mak ayah kena faham tentang pemakanan dari sudut sains. Baik. Dia bukan kata halang makan. Ya. Pemahaman. Baik. Coach, kita pun berada di penghujung. Dua soalan terakhir daripada Piu Amin dan juga saya. Piu Amin, slide terakhir. Okey, pertama sekali saya rasa mungkin harapan coach lah. Kita dah bina anak-anak kita daripada kecil sampai ke besar. Kita nak mereka menyinar di pentas antarabangsa. Kita dah ada orang kata blueprint kita dah ada sebelum ni. Kita ada contoh, dah ada bukti. Tapi disebabkan import, kita lalui apa yang ada. Dan kita pun setuju import pun dia tambah baik kualiti negara kita punya future lah bola sepak ni. Jadi untuk akan datang, harapan coach, budak-budak yang tak menyinak, bukan budak-budak yang tak boleh nak pergi ke atas disebabkan import, disebabkan masalah kelab yang bermasalah, isu kecil-kecil, diorang nak ke mana lepas ni? Okey, mungkin saya boleh faham persoalan ni. Maknanya pemain yang tak boleh berada kat profesional team. Betul. So itulah yang berlaku dekat kelab saya sekarang ni kan, Hero FA ni kan. Apa yang saya buat, ada kelab ni dia ambil bahagian, ada satu kelab komuniti, ada kelab komuniti ni dia ambil bahagian dia nak ambil pemain bakat je. Macam kelab Hero FA ni dia ambil pemain bakat dan juga pemain tak berbakat. Okey. So yang tak berbakat ni sebenarnya pool dia lagi besar. Okey, kemudian tapi kerja coach adalah memastikan mereka ni mendapat input yang banyak lah, yang baik dan bagus. So diorang ni perlu berada dalam satu kelab yang ada platform diorang untuk bermain kalau mereka nak bermain bola lagi selepas umur 12 dan selepas umur 17. So apa yang harapan saya ialah kelab-kelab komuniti, saya cakap kelab-kelab komuniti, kelab-kelab komuniti, kelab-kelab yang swasta macam Ustaz Mas sebut, perlu memastikan pengurusan kelab tu ada hala tuju untuk pemain yang macam ni, pemain yang tak berbakat ni. Bukan kata mereka tak boleh main bola, mereka akan boleh main bola di hujung nanti, umur 12 atau umur 17. So apa hala tuju dia? Pastikan kelab tu bermain di mana, di pemain-pemain akademi dia sendiri dia ditarik untuk bermain di liga, mungkin liga FS, liga dalam Selangor, ataupun dia tarik pemain-pemain ni untuk bermain di kejuaraan level tinggi sikit, international contoh, tapi itu menggunakan kos lah. So dari segi benda tu lah harapannya lah kelab komuniti menyediakan satu perjalanan hala tuju kelab ni. Sebenarnya last kali ending dia selain daripada tolak pemain pergi ke pemain berada kat peringkat profesional, pemain-pemain lain boleh bermain bola di peringkat tinggi juga walaupun bukan berada di luar negara atau Malaysia. So harapannya menyediakan satu platform tinggi dalam kelab tu sendiri, InsyaAllah. Coach, soalannya random tapi saya nampak ramai. Gol! Apa pun. Kan kita buat serius. Soalannya random tapi ramai yang kata bahawa Malaysia patut berhentilah daripada fokus bola sepak. Sebab tak dapat hasil pun. Kenapa tak bayar gaji player hoki lebih tinggi? Hoki lebih cemerlang, rugby lebih cemerlang. Coach rasa macam mana? Saya faham mungkin coach ada kecenderungan berkaitan tentang bola sepak lah. Tapi coach nak cakap macam mana? Memang saya rasa pun kadang-kadang sia-sia lah bola sepak Malaysia ni. Tapi dia suka rakyat. Bukan suka rakyat, dia suka satu dunia. Suka satu dunia? Pergilah ke Colombia. Orang tepi jalan main bola. Mana ada main hoki? Betul tak? Tu jawapan je lah. Tak, kenapa nak kena tutup sukan ni, ataupun kita jangan fokus lah kat sukan ni, kita pergi sukan lain. So benda ni paling penting ialah orang panggil apa sukan utama dekat dunia? Bola sepak. So mana-mana peringkat dunia, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat negara, peringkat dunia sekalipun, bola sepak adalah sukan utama. Tapi New Zealand tak perlu pun main bola sepak. Dia fokus pada rugby dia, akhirnya dia terkenal pada dunia. Betul. Padang bola kita pun teruk. Sekarang banyak turf.
Kalau dunia mental okey, kita masih mental bos. Sekali turun padang betul. Tapi kalau nak cakap tu ACL. nak cakap pasal padang masalah terus, sebab kita kat kena akui zaman kita pun dulu terus sebab padang rumput, sebab Malaysia cuaca ni hujan yang banyak kan. Padang pun banjir, coach. Kau keras. Aduh. Tu kita tak ada padang yang betul-betul eksklusif untuk padang ni. Padang kita gunakan untuk ceramah, konsert. Awak nak saya ada ceramah pula. Awak tak berceramah. Saya jamak je lah. Konsert haram habis ceramah. Kan maknanya semua benda-benda pengumpulan manusia kita buat kat situ. Jadi akhirnya bukan eksklusif tu untuk bola saja. Contoh kalau kita pergi luar, kita pergi kelab-kelab kecil-kecil je, Schalke ke apa yang kat Eropah yang ni, dia tutup padang dia tu pakai tali merah. Tali merah. Kita kalau nak masuk, kita tengok ada waktu-waktu je kita boleh pijak. Itu pun sebelum nak pijak, macam padang JDT tu kita kena gosok kaki kita dekat ada satu dekat tu, atas satu, supaya benda-benda kotor, najis-najis dekat tapak kaki tu tak terkena dekat padang tu. Betul-betul jaga. Ini ini kita lanyak padang nasional lah tu. Tapi sebenarnya saya tambah sikit je. Padang turf sebenarnya padang turf kalau nak atasi masalah kita kena ada padang turf lah. Sebab tapi peringkat termasuk tak main turf. Kan sama juga kualiti. Ada juga yang main padang turf. Cuma memang betul kalau nak cakap pasal padang turf tu tak ada kat peringkat termasuk, betul. Tapi last sekali kita kena hadapi hakikat Malaysia ni, kita kena ada padang turf. Tapi padang tiruan yang jangan tutup, jangan 100% lah. Jangan tutup padang rumput. Padang rumput ni penjagaannya kos lagi tinggi. Padang turf ni penjagaan rendah kos dia, tapi buat tu tinggi. So padang rumput ni yang mana mungkin dekat peringkat majlis-majlis tempatan PBT kan, kena bantulah untuk pastikan padang rumput ni dapat diperbaiki dengan baik. Jadikan macam padang turf tapi original. Padang rumput ni banyak pada awam, ada majlis. Okay coach, ni format terakhir yang terbaru saya terfikir. Format terakhir ni kami coach mulakan format ni. Setiap guest kita tak tanya top 3. Okay coach, top 3 coach Malaysia tempatan sepanjang zaman terbaik pada pandangan coach Fatih. Nombor 3 dulu. Mungkin saya katakan Dollah Saleh, baik. Yang kedua coach tempatan yang baik, saya nak terus ke satu tapi kedua kena ada dulu. Coach tak apa, kalau tak nombor 2 kita sebut 2 je. Saya sebut 2 lah. Saya ambil 2. Baik, Dollah Saleh. Dollah Saleh dengan yang pertama sekali Raja Gopal lah. Raja Gopal. Baik. 3 pemain tempatan terbaik tolak Mokhtar Dahari almarhum. Masih hidup atau pernah meninggal, 3 yang terbaik. Yang ketiga Akmal Rizal. Sebelum ni main apa? Kedah. Dia pernah main ni, dia Wonder Kid zaman dia. Dia pernah main dekat, dia berkelana kat Perancis. Berkelana kat Perancis. Okay. Yang Norwich City kan. Dia pernah pergi Norwich City juga. Saya rasa yang tu bukan dia. Okay. Kemudian nombor 2 Syafiq Rahim. Kemudian yang pertama Mokhtar Dahari ada sekarang. Okay, yang pertama ni kita nak yang sekarang. Yang sekarang. Kalau ada lah pemain tempatan sekarang. Yang mana tak kisahlah umur muda tak kisah. Arif Aiman. Arif Aiman. Saya kena akui Arif Aiman terbaik. Baik, terima kasih coach sebab bersama dengan kita. InsyaAllah ada kalau kekuatan Arif Aiman ni kan. Kekuatan Arif Aiman badan dia kecil. Macam pasal player lain kecil, kaki dia kecil. Nak tanya dia sama. Saya tambah. Nampak tak? Dia nampak laju ke tak? Laju. Tak, sebenarnya kalau nampak sebetul tak laju. Tak laju tu. Tapi kalau coach berlari kan tak senang. Tak cerita tu. Dia technical ability dia betul baik. Dia betul menyempurnakan technical tu pada tempat dia. Contoh ya, dia kalau jumpa player tinggi pun dia still lagi boleh lawan speed. Tapi cara dia larian untuk timing dengan bola tu, masa lari tu, itu maknanya orang tu last sekali technical ability dia baik. Dia nak cakap pasal mungkin masa training dia dulu zaman grassroots ataupun dia daripada akademi Mokhtar Dahari, dan JDT ambil dia dan lebih banyak train dekat JDT lepas tu. So mungkin di peringkat grassroots dia ajar benda yang betul, dan coach dia yang banyak bantu dia untuk betulkan technical. Technical tu asas dia. Sebab tu Arif Aiman ni kalau tengok pada technical dia memang superb. Beza dengan Luqman. Luqman masih lagi. Luqman mana? Luqman Hakim. Okay. Luqman Hakim kalau kita tengok kenapa? Dia kan antara top 50 wonder kid masa dia meletup dekat
Piala Asia ke apa bawah berapa dia meletup sebelah Rahman. Kemudian bila cerita pasal Lokman dulu. ya betul, orang cerita pasal Lokman dulu. Kemudian bila dia berkelana kat Kevin Godrich, Rahman kat JDT, Rahman yang potong dia punya performance daripada Lokman. So Maksudnya JDT juga membantu perkembangan Rahman. ya, bagi saya quality training baik. So betul saya kata tadi saya ada sebut, daripada grassroots kalau kita ajar benda yang betul, bila dia berada kat atas dia boleh adapt dengan mana-mana team. Baik. Even training tu macam mana ni. Baik. Berarti kita kena akui kekurangan kita pada fizikal yang kecil, rendah, tapi kita fokus pada technical ability. Betul saya kata tadi, mentality coach. Saya last sekali saya tak salahkan player. Saya salahkan saya sebagai seorang coach. Kalau tak buat. Terima kasih Coach Fatih. Ras balus. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada coach. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.